oleh kerana mendengarnya atau membacanya, kulit badan orang-orang yang takut kepada Allah menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Az-Zumar ayat 23. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-23 di bawah tajuk ilmu dan zikir, iaitu terkesan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ayat yang kelima ini bawakan oleh pengarang ini daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala al-ahsan al-hadis kitaban mutasyabiha. Allah berfirman, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Ahsan al-hadis, sebaik-baik perkataan. Al-hadis tu ialah apa? Perkataan. Kitaban, apa dia yang Allah turunkan yang sebaik-baik hadis tu? Ialah kitaban, sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala mutasyabihan, yang mana sifat Al-Quran itu, kitaban itu ialah yang mana isi kandungannya bersamaan. Mutasyabih, tasyabuh. Dia ada yang satu nama dia muhkam, satu mutasyabih. Mutasyabih ni maksud dia sama. Ayat yang Quran tu diturunkan, dia hampir-hampir sama redaksi dia. Dia punya ayat, dia lafaz, dia hampir-hampir sama je. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kitaban mutasyabih, kitaban mutasyabihan. Kitab yang ayat dia hampir-hampir sama je, dia punya lafaz dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut masa ni, yang mana lafaz-lafaz itu masa ni berulang-ulang. Maksudnya kalau kita buka Quran, kita baca Quran, kita akan jumpa ayat yang hampir-hampir sama, perkataan yang berulang-ulang, berulang-ulang. Mutasyabihan mathani. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang berulang-ulang yang hampir sama itu, taqsya'iru min juludul ladzi, iaitu ayat itu dia menjadikan seram, menjadi takut. Juludul lazi allazina yakhshawna rabbahum, bagi orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran itu menyebabkan kulitnya menjadi seram. Kulit jadi meremang-remang lah kita katakan. Taqsya'iru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum. Jadi meremang-remang bila baca tu, teringat takut. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, summa talinu juluduhum. Kemudian perasaan seram, perasaan takut, yakhshawna rabbahum, takut dan Tuhan itu, summa talinu juluduhum. Kemudian kulit itu akan menjadi lembut. Wa qulubuhum, kulit itu jadi lembut dan juga hati itu menjadi lembut. Ila zikrillah, apabila disebutkan nama Allah, apabila berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk ni dia kata terkesan dengan ayat Al-Quran. Maksudnya bagi orang yang membaca Al-Quran ni sepatutnya bila kita baca Al-Quran ini, yang mana Quran tu sifatnya ayat ni berulang-ulang yang hampir-hampir sama Allah Ta'ala bawa kan. Yang sifat Al-Quran itu dia akan menjadikan kulit kita ini rasa terkesan, rasa seram, rasa meremang-remang. Kemudian akan jadi lembut kulit itu, hati itu akan jadi lembut bila sebut zikrullah. Tapi ayat ni dekat sini pengarang dia tak bawa habis sampai zikrillah. Kalau sambung dia apa ya? Summa talinu julubuhum qulum ila zikrullah. Zalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlil fama lahu min had. Itu sambung dia. Ayat ni surah Zumar ayat 23 ni. Dengan adanya yang dikatakan kulit yang tadi dia akan terkesan bila baca Quran, kemudian jadi lembut hati tu. Ini ujung ayat ni sebut zalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah tanda kata Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan manusia yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yudlil fama lahu min had. Allah Taala sebut dekat akhir ayat tu, siapa yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan mendapat
petunjuk di mana-mana petunjuk. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat Quran ini, di bawah tajuk terkesan dengan Al-Quran. Jadi bila kita baca Al-Quran, sepatutnya dalam diri kita ni dia kena memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Itu kelemahan yang ada pada kita pada hari ini. Kita tengok kalau kita baca Al-Quran, kita tak faham. Kita orang Melayu lah kan, kita bukan orang Arab. Kalau kita orang Arab mungkin kita faham. Sebabkan kita ni bukan bangsa Arab, jadi kita tak faham. Melainkan kita belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi, banyak ayat, kisah-kisah para alim ulama yang mana mereka ni apabila membaca Al-Quran, dia ulang-ulang ayat itu. Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin banyak disebut kisah-kisah. Ada ulama tu tabi'in itu bila dia baca ayat Al-Quran, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulub. Dia baca satu ayat tu, bila dia faham maksud tu, dia akan ulang ayat tu berulang-ulang daripada lepas Isya sampai subuh. Sebab apa? Sebab dia faham makna tu. Ada pula ulama yang lain, dia semayang solat malam, dia baca satu ayat, dia berhenti. Baca, tiba-tiba sampai satu ayat, dia berhenti. Dia ulang ayat itu. Ulang sampai menangis-nangis sampai subuh. Sebab apa semua ni berlaku kepada para sahabat, berlaku pada tabi'in, tak berlaku pada kita. Kita baca mula sakit lutut dah, imam baca panjang sikit tak tahan kan. Tak berlaku pada kita. Duduk ngaji pun tak tahan. Sebab apa? Apa problem kita sebenarnya? Problemnya kita tak faham. Satu, pertama kita tak faham. Kemudian kita tak menghayati, tak tadabbur sebab bukan bahasa kita. Saya nampak zaman kita ni kita dah perlu ada, kita banyak pengajian. Ada tafsir, ada belajar akidah, fiqh ada. Kita kena ada pengajian kuliah yang belajar bahasa Al-Quran. Kalau di peringkat universiti kita adalah Lughatul Quran, bahasa Quran. Dia macam orang belajar bahasa Arab lah. Dia belajar ambil satu muka surat. Kalau peringkat macam kita orang awam ni, ambil satu muka surat, baca 2-3 ayat, bagi terjemahan, perkataan. Jadi kita dapat vocab dekat situ. Kena ada bentuk pengajian begitu. Sedikit sebanyak, sekali kita datang kuliah tu, kita dapat baca Quran, dapat faham makna dia. Belajar, ambil. Kalau kita belajar tafsir, dia pergi ke tafsiran, kita dengar je kan. Tapi kalau dia belajar bahasa Quran, dia lebih kepada vocab, kita dapat sikit-sikit. Saya rasa bentuk pengajian begitu pun perlu diterapkan di peringkat awam, supaya sama-sama kita boleh menguasai. Bagi orang awam lah, macam kita orang awam ni, kita boleh juga sedikit sebanyak kita boleh memahami ayat-ayat Quran. Selain kita buka terjemah tu kan, takkanlah tengah semayang kita nak buka terjemah, baca Quran, buka terjemah sebelah kan. Jadi boleh tak boleh, kalau kita nak dapatkan nikmat sebagaimana yang disebutkan oleh ayat Quran, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena faham ayat itu. Jadi nak faham, boleh tak boleh, kita kena belajar. Nak kena belajar, kita masing-masing sibuk kan. Jadi kita kena fikir ada kuliah-kuliah yang berbentuk sedemikian, sikit sebanyak kita boleh dapat memahami ayat Al-Quran. Barulah kita boleh jadi. Tak sepenuhnya, sikit sebanyak, sekurang-kurangnya ayat-ayat lazim yang kita baca tu kita faham kan. Ni makna dia begini, ni perkataan ini, makna ni. Vocab lah kita boleh dapat sikit-sikit kan. Bentuk pembelajaran itu saya nampak perlu diterapkan lah pada untuk orang awam. Menarik. Setakat ni mungkin kurang lah. Ada belajar dan bentuk bahasa Arab begitu. Kalau kita tengok para sahabat, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata mengambil ayat Al-Quran, maksudnya menghafal, mengambil ayat Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ashran, kata Abdullah bin Umar. Maksudnya para sahabat ni, dia akan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ambil ayat Al-Quran, sama ada hafal, sama ada ingat, sama ada tulis catat 10-10. Kata Abdullah bin Umar, anak si Umar. Sebab apa? Kami akan ambil, bawa balik 10 ayat, baca, faham, hafal. Dah faham, hafal tu, baru kami jumpa Nabi balik. Itu metod bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dia ambil ayat Al-Quran tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua sekali, tak mampu juga. Dia sebut ashran, 10 ayat. Jadi approach begitu baguslah. Apabila kita tengok untuk kita amal, kita ambil tiba. Jadi insyaAllah tuan-tuan belia, bila kita baca ayat Al-Quran begini, terfikirlah kita ni dah lama, umur pun dah
Allah Ta'ala bagi hidup 40, 50, 60 tahun ni. Pada dulu duduk baca benda tu tak apa nak faham kan. Kelemahan tu ada pada kita sama-sama. Saya pun sama. Yang mana faham-faham lah. Mungkin ada perkataan tu kita tak faham juga. Kadang lupa kan. Jadi kelemahan tu pada kita semua ada. Jadi bila dengar ayat gini jauhlah kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Tak masuk sangat dalam diri kita. Jadi kita tak dapat nikmat sebagaimana tengok sahabat, para tabi'in mereka ni yang kulitnya tu dia akan gementar. Hati tu boleh dengar tu akan tunduk, bertambah iman. Pada ayat lain Allah Taala sebut allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi sifat-sifat bila baca ayat Quran tu dia akan menjadikan kita lebih mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan dia kita fahami ayat ni, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah.